tuan. Dengan rahmat Allah yang 1% tu kita kongsi segala-galanya tuan. Bayangkan yang di akhirat nanti tak ada, kita tak akan kongsi dengan binatang, kita tak akan kongsi dengan orang kafir, hanya khusus untuk orang beriman. Sebab itulah kita kena cari rahmat Allah yang 1% di dunia ni, cari sebanyak yang mungkin. Di mana Allah janjikan ada rahmat, kita pergi cari. Di mana Allah janjikan ada rahmat, kita tadah, kita ambil. Seperti mana Allah janji, tuan-tuan datang ke masjid ada rahmat, datang tuan-tuan perempuan langkah dari rumah sehingga ke masjid, diberi rahmat, cari jalan-jalan rahmat. Kumpullah dengan sedikit rahmat yang kita dapat di dunia ini, di akhirat nanti sudah pasti lebih besar. Iaitu yang besar itulah Allah mudah mengampunkan salah silap kita tuan-tuan, yang mungkin kita tak sempat nak bertaubat di atas dosa-dosa besar yang kita lakukan. Dengan rahmat itulah yang hari ini kita cari-cari, kita berebut-rebut untuk mendapatkannya. Di akhirat nanti Allah akan gantikan yang lebih besar. Mungkin dosa kita yang banyak Allah padam, Allah gantikan dengan pahala. Dari mana sumbernya tuan-tuan? Dari rahmat yang tuan-tuan cari pada hari ini, daripada rahmat yang tuan-tuan cari sebelum kematian kita, para hadirin sekalian. Maka oleh kerana itulah kita carilah jalan-jalan untuk mendapat rahmat Allah, dan carilah jalan-jalan kebaikan. Kerana semua benda kebaikan yang seperti mana dalam hadis Rasulullah sebut, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara yang baik itu dikira sedekah, dan di situ dicurahi rahmat Allah. Setiap perkara yang baik kita buat dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan rahmat. Rahmat itu kadang-kadang kita tak sedar, kita tak rasa di dunia ni tuan-tuan. Kita yang rasa di dunia ni hanya sedikit saja, tapi kita mengharapkan supaya kita dapat merasai rahmat yang kita kumpul-kumpul di dunia ini. Bila kita nak dapat rasanya tuan-tuan? Bila kita masuk di alam barzakh, bila kita bangkit di mahsyar, bila kita berkumpul di mahsyar, di hari hisab, di mizan, di sirat. Di situ kita mengharapkan rahmat Allah, agar Allah memberi keselesaan dan kesejahteraan kepada kita, para hadirin sekalian. Sebab itulah mereka yang berebut-rebut untuk beribadah di awal Ramadan, Allah berikan, peruntukkan sekian banyak rahmat. Dengan rahmat itulah kita akan selesa di akhirat nanti, para hadirin sekalian. Jangan kita pandang remeh kepada rahmat Allah, jangan kita pandang remeh kepada amal ibadah sekecil mana sekalipun. Sedangkan kita berada di bulan Ramadan, setiap amalan yang kecil digandakan sehingga menjadi amalan yang fardu, seolah-olah kita melakukan amalan fardu. Dan amalan fardu digandakan sehingga 70 kali ganda. Para hadirin rahimahumullah, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara yang baik dikira sedekah. Di samping itu kita adalah perbetulkan hati kita tuan-tuan, dalam kita gemar untuk melaksanakan amal ibadah kebajikan yang Allah sediakan peruntukan yang besar bahagiannya di akhirat nanti. Kita gemar, kita lomba nak buat, kita nak buat, tetapi kena jaga hati kita, keikhlasan kita. Ini dasar yang paling utama sekali. Allah nak menilai seorang itu berjaya ataupun tidak, dia mendapat keuntungan di akhirat atas penat lelahnya dunia ataupun tidak. Berapa ramai kata Rasulullah, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Sedangkan bulan Ramadan tuan-tuan, buat amal ibadah apa pun diberikan jalan. Kenapa sampai ke tahap dia berpuasa penat lelah tak dapat pahala yang dapat penat lelah? Kenapa tuan-tuan? Masalahnya hatinya tak jaga, keikhlasannya tidak jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak kita boleh buat kebajikan banyak, kita rasa puas hati, sehingga syaitan berjaya untuk merosakkan amalan kita yang besar itu tuan-tuan. Syaitan berjaya rosakkan. Tengok, aku boleh buat sekian banyak, orang tu tengok tak pandai buat, orang ni tak boleh buat, aku hebat. Timbul ujub, bakar semua amalan. Timbul takabur, rosak amalan. Timbul riya, na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin rahimakumullah, Allah benci kepada orang yang melakukan riya, sehingga Allah kata, pergilah kamu kepada orang yang kamu riya di dunia dahulu. Kamu buat kerana nak dapat pujian dia, pergi minta pahala daripada dia, minta tadah pahala daripada dia. Aku tak berhak nak bagi pahala kepada engkau. Para hadirin rahimakumullah, digambarkan 3 golongan yang lebih utama dimasukkan ke dalam neraka, wal-iyadzu billah. Sekalipun kebajikan yang dia buat terlalu besar, sangat banyak, para hadirin sekalian,
Seorang alim ulama dipanggil di depan Allah Ta'ala, wahai si alim, betul tak aku bagi pada kamu nikmat kepintaran, boleh hafal Quran, boleh hafal hadis, boleh buat ilmu ini, terbitkan, sampaikan kepada orang dan sebagainya. Semuanya aku bagi pada engkau. Ya betul ya Allah, semua itu datangnya daripada engkau ya Allah, nikmat engkau. Apa kau buat dengan nikmat yang aku kurniakan kepada engkau? Oh ya Allah, aku sebarkan ilmu, aku ajarkan orang yang jahil menjadi pandai dan sebagainya. Demi kerana engkau ya Allah. Allah kata engkau pembohong. Engkau buat kerana engkau nak dipuji sebagai alim ulama, engkau nak disanjung-sanjung, nak diberi itu dan ini, maka pergilah, engkau dah dapat demikian pahalanya. Engkau dah dapat pujian, itu cukup pahala engkau. Tak layak aku nak bagi pahala aku di sisi aku ya, wahai si fulan. Maka dipanggil pula orang yang kedua, wahai si fulan, orang yang mati syahid fi sabilillah, tuan-tuan. Ini kedudukan yang paling tinggi syurga terus kepada dia. Malah dia bebas pilih syurga mana yang dia nak. Orang yang mati syahid fi sabilillah dipanggil di hadapan Allah, wahai si fulan, betul aku bagi nikmat kepada kamu, kepandaian kamu, ketangkasan kamu, kekuatan kamu, kehebatan segala-galanya, kekuatan badan dan sebagainya. Betul ya Allah, semua datang nikmat daripada engkau ya Allah. Engkau apa yang kamu guna dengan nikmat yang aku berikan? Oh, aku berjuang untuk agama engkau ya Allah. Aku sehinggalah terpotong tangan ni, terpotong sana, sehingga aku mati syahid fi sabilillah di jalan engkau ya Allah. Engkau, Allah kata engkau pembohong, engkau buat semua kerana engkau nak supaya nama engkau dipuji, dicatat dalam sejarah dan sebagainya. Maka cukup itu sebagai pahala engkau di dunia, di akhirat tidak ada lagi bahagian untuk engkau. Dan orang yang ketiga dipanggil, wahai si fulan, betul aku kurniakan nikmat kekayaan kepada kamu, harta benda, kebijakan kamu memperoleh kekayaan sehingga kamu menggunakan nikmat yang besar itu. Ya betul ya Allah. Apa kamu guna? Kamu buat apa dengan kekayaan demikian? Ya Allah, aku gunakan untuk fi sabilillah. Aku sumbang sana, sumbang sini, sedekah fi sabilillah dan sebagainya. Demi mencari keredaan-Mu. Allah kata engkau pembohong, kerana dalam hati kamu nak supaya orang puji engkau, nak supaya disebut-sebut nama engkau, dihumbankan dia ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Tuan-tuan para hadirin sekalian, sekadar peringatan agar kita sendiri betul-betul ikhlas kerana Allah semata-mata. Bagaimana nak ikhlas, tuan-tuan? Memang ikhlas ni bukan ilmu kita. Kita tak dapat nak kesan, kita tak boleh nak kata, oh saya buat ni ikhlas. Belum tentu ikhlas. Belum tentu ikhlas. Ikhlas hanya rahsia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita buat? Kita buat sekadar yang mampu, dan akhirnya kita angkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah aku, campakkanlah keikhlasan dalam semua amal yang aku lakukan ya Allah. Mudah-mudahan Engkau menjadikannya ia sebagai benteng daripada api neraka, dan juga dijadikan sebagai sumber untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Rasulullah menggalakkan kita supaya buat kebajikan dalam semua sumber yang ada pada kita. Dan Rasulullah sebut, alaikum bis sadaqah, kata Rasulullah, wajib kamu melaksanakan sedekah, wajib, tuan-tuan. Para sahabat terkejut, wahai Rasulullah, adakah benda itu wajib? Kalau kami tidak ada harta, macam mana kami nak sedekah, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu tidak mampu dengan harta, gunalah tenaga kamu untuk bersedekah. Wahai Rasulullah, kalau kami pun tidak bertenaga nak sedekah, kalau tak mampu dengan tenaga, wahai Rasulullah, Rasulullah kata gunakanlah perkataan-perkataan yang baik, itu juga sebagai sedekah. Nasihat, cakap yang baik dan sebagainya. Kalau itu pun tidak mampu, wahai Rasulullah, cukuplah, kata Rasulullah, kamu menahan diri kamu daripada menyakiti orang lain. Cukuplah kamu menahan diri kamu daripada memudaratkan orang lain, itu juga sebagai sedekah. Tak mampu nak buat baik pada orang, jangan buat jahat dengan orang. Para hadirin rahimakumullah, luasnya Islam. Islam beri ruang kepada semua pihak, tuan-tuan. Islam bagi ruang kebajikan untuk semua orang, bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu. Seperti mana dalam hadis berkaitan dengan berbuka puasa, Rasulullah menyebut bahawa orang yang beri makan kepada berbuka puasa, dia akan diberi pahala orang yang makan makanannya untuk berbuka puasa. 1000 yang makan, 1000 punya pahala puasa dia dapat. Untung, maka para sahabat semua sukul, kerana di kalangan para sahabat bukan semua jutawan-jutawan, bukan orang yang hartawan ada harta untuk sponsor buka puasa. Mereka kata, wahai Rasulullah, kami nak makan untuk kami pun tak berapa nak cukup, macam mana nak siapkan untuk orang lain? Maka kata Rasulullah SAW, cukup memadai kamu memperoleh pahala sebesar itu dengan sekadar kamu beri orang minum seteguk susu. Tuan-tuan, satu botol ni, tuan-tuan, berapa teguk tuan ni? Kan?
seteguk susu pun dah cukup mendapat pahala puasa tadi. Ataupun sebahagian daripada kurma, jangan kata sebiji, sebahagian kurma tu, kalau sahabat dulu yang miskin-miskin kan, sebiji itu dia boleh makan 3 kali 4 kali sebiji. Kadang-kadang dia isap je, dia ambil manis-manis, dia simpan balik untuk tengah hari nanti. Kata Rasulullah, walaupun secepis daripada kurma tu pun dah memperoleh pahala demikian. Kita tengok bagaimana rahmat Allah mencurah di bulan Ramadan. Allah nak bagi ruang kepada semua tuan-tuan. Semua golongan boleh berebut untuk buat kebajikan. Allah tak khususkan untuk orang yang berada, Allah tak khususkan untuk orang yang pandai, Allah tak khususkan untuk orang tertentu sahaja, tetapi semua boleh buat kebajikan. Para hadirin rahimakumullah, kita tengok bagaimana Rasulullah SAW sebut kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik dengan niat kita buat ni adalah untuk mendapat redha Allah, nak cari pahala Allah, maka dikira pahala bersedekah. Kita senyum pun bersedekah. Para hadirin rahimakumullah, sehingga satu ketika Rasulullah sebut, aku nampak seorang lelaki dalam syurga. Dia bergembira. Kalau kita kan masuk tempat yang best, huri, lompat sana lompat sini, berlari hujung sana berlari hujung ini, seronok kalau ke tempat yang enak. Begitulah Rasulullah kata, aku nampak seorang lelaki itu berlari ke hujung, ke hulu, ke hilir, bergembira, berlompat-lompat. Kerana apa? Dia dimasukkan ke dalam syurga. Kata Rasulullah, makan sedap tuan-tuan, nak cakap kacau kan? Apa kita sambung lagi. Jadi kata Rasulullah tadi, dia kata kenapa dia dimasukkan ke dalam syurga? Disebabkan satu dahan pokok, satu dahan pokok yang menghalang lalu lintas. Dia potong dahan tu supaya orang mudah lalu, buang benda yang mengganggu laluan, demi nak cari redha Allah, nak cari pahala Allah. Disebabkan keikhlasan yang tebal, tidak kerana pujian orang, tidak kerana nak dapat upah dan sebagainya, semata-mata nak dapat redha Allah supaya orang mudah lalu laluan tersebut, tak terganggu. Dia buang satu dahan je, bukan satu pokok. Satu pokok benar kan? Ini satu dahan je, satu ranting je buang untuk beri laluan, mudahkan orang lain. Maka disebabkan itu dia dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Bagaimana rahmat Allah yang perlu kita cari tuan-tuan, sangat luas, sangat besar. Carilah di mana saja ada jalan kebajikan, ada jalan kebaikan, di situ rahmat yang kita harapkan balasannya di akhirat nanti. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sebut ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kamu dengan siksaan neraka walaupun sekadar hanya secebis daripada sebiji kurma. Para hadirin rahimakumullah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sehingga Allah turunkan ayat puji kepadanya dalam surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr syai'an hal ata 'alal insani, awal surah Al-Insan. Di dalam ayat tersebut Allah puji sikap Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Satu ketika Sayyidina Ali bawa adalah segenggam tepung, bawa balik segenggam tepung, bawa balik segenggam tepung. Maka sampai di rumahnya ada isterinya Sayyidatina Fatimah dan dua anaknya, cucunda baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika itu baru nak membesar, nak makan banyak dan sebagainya, Sayyidina Hasan dan Husain. Maka Sayyidina Ali kata, satu genggam tepung ni kita bahagi 3. Kita bahagi 3. Nak ekonomi lah, nak save, simpan, ambil selumbuk je, satu bahagian saja untuk masak. Maka Sayyidina Fatimah pun masaklah, buat roti. Siap roti dah, siap nak makan dah, panggil dah Sayyidina Ali dan duduk dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Tiba-tiba orang datang ketuk pintu. Ketuk pintu, wahai Ali, kami dah lama tak dapat makanan. Boleh tak bagi sikit makanan supaya kami boleh hidup dan kami boleh kongsi dengan kawan-kawan lain yang banyak ramai lagi tak dapat makanan. Maka Sayyidina Ali sedih. Sayyidina Ali kata, Fatimah, bungkus yang ni bagi pada dia orang semua. Nak makan dah tadi, nak makan, bagi pada tetamu yang ketuk tadi di kalangan orang fakir miskin. Maka Sayyidina Ali kata, tak, bagi tanda 2 lumbuk lagi tepung. Wahai Fatimah, masak lumbuk yang kedua. Masak pula yang kedua, diletakkan yang kedua, dipendekkan ceritanya. Orang ketuk minta sedekah lagi, lebih kurang macam tadi, maka diberikan yang kedua pula. Tak apa, kita ada satu lagi lumbuk tepung. Maka masak pula yang ketiga, dah siap nak duduk makan, datang lagi pula orang yang asir. Asir ni orang yang bekas tawanan perang yang dah hilang harta dan sebagainya. Maka minta sedekah makanan, bagilah roti tersebut. Sampai Sayyidina Ali dah tak ada makanan lagi dah. Tak ada makanan lagi dah. Allah turunkan ayat Al-Quran puji kepada Sayyidina Ali
bagaimana Sayyidina Ali sanggup untuk mengorbankan apa yang ada pada demi kemiskinan orang lain supaya mereka tidak musnah. Dalam cerita yang lain, setelah itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah nak beli barang makanan, maka dia tidak ada harta yang ada dalam rumahnya, dia cuma ada baju yang agak cantik lah, baju mahal Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Ali kata, kita nak beli makanan, boleh tak ambil baju kau untuk aku jual di pasar, nanti kita dapat, kita beli makanan. Ada baju lain yang agak buruk lah, agak tak elok, tak kurang cantiknya pakai, maka boleh buka yang cantik tu, bawa Sayyidina Ali lipat, pergi kepada pasar, jual baju tersebut, dapatlah 6 dinar atau 6 dirham, tak salah saya, dalam riwayat tersebut 6 dirham. Maka dengan 6 dirham tu dia dapatlah beli makanan sedikit, belilah makanan. Tiba-tiba dalam perjalanan balik, nampak beberapa orang yang sedang tidur dalam keadaan membongkok badan itu kerana perutnya kosong, lapar sangat, berguling-guling atas pasir. Maka dia tanya, kenapa kami dah banyak hari tak dapat makanan? Sayyidina Ali pegang bungkusan makanan baru balik daripada pasar Ramadan dia tadi ni kan. Pasar Ramadan baru beli ni, nak buka pasar Ramadan tak ada lah dulu kan. Ambillah kau makan ni, aku ada lagi lah makanan, boleh cari yang lain. Maka Sayyidina Ali balik dengan tangan kosong. Dalam perjalanan tangan kosong, tiba-tiba datang seorang lelaki bawa unta yang cantik. Dia kata, wahai ya Abul Hasan, dia panggil kepada Sayyidina Ali, wahai Abu Hasan, wahai Abu Hasan, mau tak kamu nak beli unta ini? Sayyidina Ali kata, aku boleh juga nak beli unta tu, tapi aku tidak ada duit. Dia kata, tak apa, boleh hutang kan, boleh hutang. Maka berapa? Dijual dengan 100 dirham. 100 dirham. Maka belilah demikian dengan hutang, akad hutang. Jalan lagi nak balik ke rumah dalam keadaan harta tak ada, yang ada seekor unta hutang dia. Dalam perjalanan orang tahan pula, wahai Sayyidina Ali, wahai Abul Hasan, unta kamu cantik, nak jual tak? Tadi orang tu offer nak beli, ni nak jual tak? Orang tu nak beli daripada dia. Sayyidina Ali kata, okey, aku nak jual. Dengan berapa? 160 dirham. 160 dirham. Oh, dia kata, okey, boleh jual terus. Kau tu bagi cash 160 dirham, ada tangan dia. Dalam perjalanan balik, lelaki yang jual mula-mula tadi, jual dengan hutang tadi, datang jumpa. Macam mana hutang yang aku jual pada kau? Dah jual dah. Berapa? 160 dirham. Boleh tak bayar hutang balik pada aku? Bayar kat dia 100 dirham. Bagi kat tangan berapa? 60 dirham. Maka dalam perjalanan balik, tunjuk pada Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, tunjuk 60 dirham. Sayyidina Fatimah kata, baju aku takkan kau jual dengan 60 dirham? Sayyidina Ali ceritalah tadi ada unta gini-gini ni, untung 60 dirham. Bayar baju kau 6 dirham saja. Jadi untung 10 kali ganda. Maka Sayyidina Fatimah takut, boleh ke kita makan dengan duit macam ni? Tak tahu lagi waktu tu. Pergi tanya Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah dah tahu dah cerita perjalanan tadi. Sayyidina Ali tak payah nak cerita. Rasulullah dah tahu dah, Jibril datang bagi tahu kepada Rasulullah tentang perbuatan Sayyidina Ali yang sedekah pada peringkat awal tadi. Yakinnya kepada balasan Allah SWT, Allah beri keuntungan berlipat kali ganda. Maka datang dia kepada Rasulullah, kata, wahai Ali, tahu tak kamu siapa orang lelaki pertama yang bawa unta jual pada kau? Tak tahu. Tapi dia kenal aku tak kenal dia. Itu adalah Jibril AS. Allah suruh Jibril bawa unta supaya jual kepada kau, nak buat bagi kamu dapat untung. Lelaki yang kedua beli unta daripada kau tu siapa? Tak tahu ya Rasulullah. Itu adalah Mikail, malaikat Mikail. Allah perintahkan pada mereka berdua untuk buat sesuatu untuk memberi keuntungan kepada engkau. Maka tahu tak, unta itulah menjadi kenderaan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dalam syurga nanti. Orang lain semua masuk dalam syurga tentang berjalan kaki, kecuali Sayyidatina Fatimah menunggang untanya itu masuk dengan penuh bangga dalam syurga. Maka kita tengok bagaimana mereka yang melaksanakan berbagai-bagai kebajikan yang boleh kita buat dalam bulan Ramadan ini, maka Allah janjikan kebaikan. Sebab itulah Allah utuskan malaikat di setiap pagi, tuan-tuan. Setiap pagi lepas subuh, malaikat doakan, Allah ma'ti mumfiqan khalafa, Allah ma'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah gantian yang lebih baik kepada orang yang buat kebajikan sedekah hartanya pada hari ini, ya Allah. Bagi dia keluar 100, ganda lagi yang dia dapat gandaan lebih besar. Dia doakan. Itu malaikat doa sambung lagi, Allah ma'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kemusnahan
kepada orang yang kedekut hartanya, tak nak buat kebajikan dengan hartanya. Dia mampu buat tapi dia tak nak buat. Berbagai-bagai peluang-peluang untuk kita buat kebajikan dan peluang untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kita berada di bulan yang disebut oleh Rasulullah SAW, syahrun azimun, syahrun mubarakun, bulan yang penuh keagungan dan bulan yang penuh keberkatan. Dengan amalan yang sedikit kita buat, ganjarannya berkat, besar ganjarannya, berlipat kali ganda. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan akan beri manfaat untuk saya bercakap dan kita semua dapat mengambillah i'tibar daripada apa yang kita dengarkan tadi. Wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.